Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'm going to make this video quick because we have a bit longer in the introduction in the manual calculation part. So this time we are going to learn about describing the data, which is in part 2 in terms of numerical measures. So numerical measures ada terbahagi kepada beberapa, iaitu measure of central tendency, measure of dispersion, measure of position and measure of skewness. So untuk measure of central tendency, dispersion dengan measure of position, dia depends on group and ungroup data. So before this kan I dah beritahu kan kita ada two types of data, which is group and ungroup data. So for group data, kita fokus kepada find the measures of mean, median and mode. For ungroup data, we have the range, variance and standard deviation. So untuk measure of position pula, kita ada quartile. So untuk semua benda ni ada group and ungroup data. So ada different types of formula lah. And then untuk measure of skewness, it is just skewness lah in terms of skew to the left or skew to the right. Dia punya types of data tu, adakah dia symmetry ataupun dia skew ke left ataupun right. Okay. So untuk definition, yang first kali you need to know apa di ungroup data. Represent a set of data that has not undergone any summarization. And then simplified ungroup is a set of data with frequency of occurrence of each value in the data shown. And then we have a group data. So untuk simplified ungroup data ni adalah bila you ada group data, at the same time you classifykan dia kepada frequency. Macam yang kita buat tutorial yang lepas kan, kita ada ungroup data. Maksudnya data tu adalah jenis wira ada berapa banyak kan, ada kembara ada berapa banyak. So bila you buat simplified ungroup data, you buat table frekuensi tu. So bila you buat table frekuensi tu, you akan dapat okay, wira ada 6 contohnya kan. So that one adalah simplified ungroup data. Bila you dah simplifikan ungroup data tu dalam bentuk table, so that one adalah then you kumpulkan untuk yang wira berapa banyak. Dia macam tu. So dari segi frekuensi pun kita dapat lah data. And then you simplifikan gunakan table tu. So you dah buat dah benda simplified ni dalam tutorial yang lepas kan. And then untuk group data pula, group into different class tabulated with their frequency. So kita ada group data. And then untuk measure of central tendency adalah central location represent the center of a set of numerical data value. There are three types of measure of central tendency, which are arithmetic mean, median and mode. So I think before this mesti you dah pernah belajar dalam your high school kan, ada belajar berkenaan dengan matematik punya subjek. Kita ada mean, mode, median untuk statistik. I think semua orang dah belajar, but then itu basic lah. Masa tu kita ada belajar, and then this time just a revision untuk part yang mean, mode, median lah, and then ada tambah sikit. And then untuk the variance is the average of the square of distance. Each value is from the mean. Okay, so this one adalah nanti kita akan tengok apa benda yang dikatakan dengan variance, macam mana nak cari. And untuk quartile pula, values that divide data into 4 equal classes. So untuk quartile ni pula dari segi measure of position kan, kita ada beberapa jenis kan. Measure of central tendency, measure of dispersion, measure of position dan sebagainya. So untuk measure of position adalah quartile ni, okay, yang bahagian 3 ni lah. Okay, seterusnya. Properties and uses of central tendency, boleh baca kat sini. Mean uses all the data and then varies less than the median or the mode used in computing other than such as the variance. Unique, usually not one of the data values, and then cannot be measured with open-ended classes. Affected by extremely high or low values called as outlier. So dengan kata lain, bila you nak cari mean, dia lebih kurang macam average. So untuk semua ni, median, mode dengan mean ni are also known as average. So you know, average ni adalah purata, betul tak? So bila purata, maksudnya secara keseluruhan data tu berkenaan dengan apa. You need to summarize the data. This one adalah part untuk descriptive punya statistik. So bila descriptive statistik, it means you kena describe data tu, apa benda yang ada, berkait apa benda maklumat yang kita boleh dapat untuk permulaan analisis tu. Okay, so kan kita dah bacakan descriptive statistik dengan inferential statistik before this in chapter 1. So apa yang dikatakan dengan descriptive ni, you describe the data.
you interpret the data. Apa yang kita boleh nampak daripada data ni? So in terms of measure of central tendency, you boleh dapat keluarkan dia punya mean. Mean ni dari segi average, data ni dalam lingkungan berapa. Contohnya macam tu lah. Sebab tu kita kata they use all data values. And then untuk median pula, you compare semua data and then you cari titik tengah. That one adalah untuk median. Sama juga. Sebab tu dikatakan sebagai average. Sebab you consider every single unit dalam median tu and then you find the median, titik tengah. And then yang lain you boleh baca kat situ. And then untuk mode pula, use when the most difficult case is desired. So untuk this kind of measure of numerical measure, mode adalah bila kita ada frekuensi yang paling tinggi. Okay, so bila frekuensi yang paling tinggi, you juga consider semua. You tengok satu-satu. Okay, this one bukan, compared to this one, yang mana yang lagi tinggi, compared to this one, yang mana yang tinggi, macam tu. So that one adalah dari segi mode, yang mana you fokus kepada yang highest frequency, banyak kali kekerapan yang berlaku, yang itu dikenali sebagai mode. Okay. And then untuk other properties, median dengan mode, untuk mean, ni adalah dia punya ni lah, measure of central tendency. Median dia ada bagi tahu sekali dia punya step-stepnya. Kalau you boleh faham, boleh ada masa kita baca. Okay. Untuk standard notation pula, okay. So standard notation ni untuk kamu, untuk you all semua, saya rasa kita fokuskan kepada sampel sahaja. Okay. So untuk sampel sebenarnya, untuk mean ni, mu namanya. Kalau population kita panggil sebagai mu, MU, okay, mu. And then untuk sampel X bar, sebenarnya ni X bar ni error sikit sebab saya buka daripada tab sahaja. Untuk seterusnya adalah variance sigma square. So untuk sigma square ni adalah based on population. Untuk sampel kita gunakan S. Apa different antara dua ni? Just the symbol. Okay, only symbol sahaja yang berbeza. At the same time, kalau population kita consider N yang besar, iaitu N, big N. Tengok kan size of sample ni kan, size of population kan, dia gunakan capital letter of N. And then untuk sampel small letter of N, nampak kan? So that one adalah differences dia. Only differences in terms of the punya simbol sahaja. Untuk standard deviation sigma, untuk sampel adalah S sahaja. Okay. Then fokus kepada types of distribution. So untuk this one, population distribution dengan sampling distribution. So untuk population distribution, a population distribution refers to a population data and its probability distribution. So dia ada probability distribution lah. So this one saya akan tunjuk sikit. And then untuk sampling distribution, there are two techniques in taking sample, namely with replacement and without replacement. So population ni sama juga macam sample. Dua-dua ni kita consider distribution punya probability. Okay, probability distribution untuk population, probability distribution untuk sample pun ada juga. Okay. So untuk seterusnya, example for population distribution, the following data show the number of lecture hours attended by a class of 5 students in a week. So kita ada 16, 20, 20, 22 dengan 24. Find the probability of this population. So untuk dapatkan probability of this population, apa yang you all kena keluarkan adalah berapa banyak nilai X tu, berapa banyak nilai 20, berapa banyak nilai 22 dan 24. So the frequency, F ni represent dia punya frequency. And then kita ada 1, 2, 1, 1. So yang 20 yang ada 2 kali. So untuk summation tu sebenarnya adalah summation of F. Ini nanti saya bagi slide, nanti you boleh nampak lah. Okay, summation of F adalah sama dengan 5. Okay, so kita ada total data kita adalah 5. This one adalah dikenali sebagai simplified ungroup data. Okay, simplified ungroup data yang bermaksud data tu dalam bentuk yang macam ni. Bila you nak buat simplified, you kelaskan dia. Okay, so 16 ada berapa banyak, 20 ada berapa banyak. Sebab tu kita namakan dia sebagai simplified in term of frequency. So untuk relative frequency, before this saya dah beritahu juga, relative frequency ni kan dia macam proportion ataupun probability. Proportion dengan probability adalah nama yang sama, yang mana you kena ambil berapa banyak untuk target kita tu perkan dengan semua. So target kita adalah bila X tu sama dengan 16, ada berapa banyak. So ada 1 daripada 5. So untuk dia punya probability 1/5 adalah 0.2. Yang mana adalah untuk relative frequency. And then probability X, PX yang bermaksud probability distribution. So apa yang dikatakan dengan probability dekat sini adalah dia punya 0.2, 0.4, 0.2 and 0.2. Bila kita cakap probability je, bila kita tambah semua dalam satu situation tu, dalam satu situasi, bila you all nak keluarkan probability distribution, you kena tambah semula.
at the end of the analysis, dia punya PX, probability distribution untuk total semua, dia mesti 1.0. Dia tak boleh kurang daripada 0 dan tak boleh lebih daripada 1. Okay? Antara 0 and 1 sahaja. Sebab dia adalah macam 100% lah. Kiranya kita akan ambil 1.0 sahaja. Antara 0 sampai 1.0 je kalau dikatakan sebagai probability. Sebab tu as you can see kat sini kan 0.2, 0.4, 0.2, 0.2. Okay, proceed kepada example of sampling distribution pula. Ada two different types. Nanti kalau waktu tutorial saya akan explain kalau ada yang tak faham. But question yang saya yang seterusnya adalah 2, 4, 6, 8. Dia kata construct a sampling distribution of the sample mean, sample of the size of 2. Maksudnya dia nak ambil 2 kali nombor tu. Daripada 2, 4, 6, 8 ni dia nak ambil 2 kali. Jadi sample size tu dia nak 2. Yang bermaksud 2 lah nilai dia nak data tu. Daripada 4 ni kita akan ambil 2 sahaja. Itu yang dinamakan sebagai sample. Walaupun kita ada 4 tu represent kita punya population lah. Tapi kita just ambil 2 sahaja. Maksudnya kita nak ambil sample daripada 4 tu. And then with and without replacement. So apa yang dimaksudkan dengan with without replacement? Maksudnya kalau kamu dah ambil untuk first sample, and then kalau with replacement, maksudnya kamu pulangkan balik. You replace balik, gantikan balik. Maksudnya bila dah ambil, okay, kita catat, kita dah ambil 2. Let's say kita dah ambil 2. And then kita pulangkan balik. Bila you pulangkan balik, 2 tu ada lagi untuk ambil second time. Okay, that one adalah dinamakan sebagai with replacement. Kita ada replacement. And then kalau without replacement pula, bila you dah ambil data tu, contohnya you ambil 2 kan. And then without replacement, tanpa gantikan balik. Yang bermaksud bila you ambil, untuk second time you ambil, dah tak ada dah 2 tu. Dia tak pulangkan balik. Okay. So that is what we call as without replacement. Okay. Untuk solution yang pertama, the number of possible sample with replacement. Yang mana n kuasa n. So bila with replacement, you boleh buat n kuasa n. Okay. So kita ada 4 kuasa 2 yang bermaksud kita dapat 16. Jadi possible sample adalah 16. So daripada situ outcome dia adalah outcome dia adalah 2, and then you ada juga 2, 4, 2, 6 dan 2, 8. So possibility tu bila you dah ambil 2, kali kedua you ambil, kemungkinan akan ambil 2 juga. Macam tu. And then untuk second time pula percubaan. Okay, let's say tak ada yang pertama lah. Okay, let's say you dah ambil yang pertama dapat 2. And then yang kedua you dapat 4 pula. Sama juga seterusnya. Okay, bila you dah dapat 2, and then seterusnya you ambil balik, you dapat 6. Ataupun you ambil 2, dia ambil balik, you dapat 8. Okay, so bila you ambil sekali, pulangkan balik. And then that is why kita ada repeated maksudnya 2, 4, 4, 6, 6 dan 8. As you can see right there kan, kita ulang balik. Okay, so untuk yang dikatakan dengan number of possible sample without replacement, tanpa menggantikan balik, you kena gunakan formula yang sebelah tu. C, N, N. C, N besar, N. Maksudnya C ni adalah you pernah ingatkan kita ada permutation and combination, yang mana C ni melambangkan combination yang bermaksud C kuasa N per NN. Maksudnya dia pilih daripada 4 dia pilih 2 macam tu. So C daripada 4 combination of 4 pilih 2. Macam tu. Sebab tu kita ada 4C2. Sebenarnya sebutan dia 4C2. Okay, 4C2. Okay, so untuk 6 possible sample, kita akan dapat 6. You tekan calculator. C ada you tekan 4, and then you tekan C2. 4C2. And then bila you tekan calculator, you dapat 6. Nanti kalau siapa-siapa yang tak tahu, saya akan tunjukkan lagi sekali macam mana tekan calculator ni. Nanti ingatkan balik kalau saya terlupa. Okay, so 6 possible sample adalah macam contohnya yang warna hijau tu jawapan dia. Okay, bila you dah pick 2, and then second time you akan pick 4. Bila you pick 2, second time you akan pick 6. Maksudnya 2 tu dah tak boleh repeat dah. And then bila you dah pick 2, second time you akan pick 8. Contohnya macam tu. And then bila you pick 4, second time you akan pick 6, and then seterusnya. Dan sama. So situation dia adalah sama bila you pick 4 dulu, and then you pick 2. So sebab tu kita just ambil 6 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang bawah ni tak consider lah. Sebab dia benda yang sama. Kalau you pick 2, you pick 4, and then second time you akan pick 2 pula. Contohnya macam tu kan. So you dapat 4, 2. Jadi kebarangkalian tu untuk dapatkan 4, 2 dengan 2, 4 tu adalah benda yang sama. Okay. So this one adalah untuk sampling yang without replacement.
Okay, this one adalah simbol untuk summation of notation yang kita akan gunakan banyak dalam measure, numerical measure ni. And then first sekali adalah berikut adalah formula untuk mean. So this one adalah sampel untuk mean kan. Ada dua differences kat sini. Kalau you nak gunakan ungroup data, kita tambah je semua. X ni maksudnya hasil tambah X bahagikan dengan N. So tambahkan je dengan semua data tu, bahagikan dengan nilai data tu. Let's say you ada 15 kan, 15 data. So 15 lah bahagikan dengan 15. But then kalau you gunakan group data dengan simplified, nampak tak? Simplified dengan group data ni sebenarnya sama. Dengan kata lain, bila kita dah simplifykan dia, untuk nilai sampel tu dia sebenarnya adalah frekuensi. Okey, maksudnya berapa banyak kekerapan tu kan, berapa banyak orang sebenarnya. Kekerapan tu berapa banyak kerap kali kan. Let's say untuk orang yang ambil wira, ada kereta wira kan. So untuk kereta wira ada 6 orang. So maksudnya 6 lah kita punya sampel kan. Sebab tu kita punya hasil tambah F tu sebenarnya adalah sama dengan N kita. Okay, this part lah. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah bila you dah simplifykan dia, sebenarnya sama je formula untuk group data. As you can see right there, kita tengok sama kan. Fx dah bahagikan dengan summation of F. Kalau yang ni pun sama. So X tu represent kita punya midpoint class, and then F tu represent kita punya frequency. But then untuk yang ungroup data, X ni adalah kita punya data. Okay, data kita tu berapa? Let's say kan, macam contohlah, kita ada berkaitan dengan contohnya kita ambil yang atas ni lah. Contohnya kita ambil contohnya macam ni. So X kita adalah 16. Untuk 16 ni you kena darabkan dengan 1. Maksudnya untuk 16 ni ada sekali. Untuk 20 ni ada 2. So Fx yang dimasukkan ni adalah Fu darabkan dengan X yang bermaksud 1 darabkan dengan 16 tambah 2 darabkan dengan 20 tambah 1 darabkan dengan 22 tambah 1 darabkan dengan 24. Sebabnya bila kita nak dapatkan mean, sebenarnya kita kena tambah semua nilai data ni kan. Iaitu 16 tambah dengan 20 tambah 22 tambah 24 bahagikan dengan kita punya N. Betul tak? Sebab tu kalau kat sini bila kita nak buat untuk ungroup data, bila dia dah simplify, you kena darabkan lah frekuensi, darabkan dengan kita punya data tu. So that's why lah formula dia adalah Fx. But then dalam group data, X kita adalah midpoint class. Sebabnya kita tak ada fix macam ini. Macam 16, 20, 22 ni tak ada. Yang dalam group data kita ada kelas antara 16 sampai 20, contohnya macam tu. Sebab tu kita kena cari X tu adalah dia punya midpoint. So you kena fahamkan lah cara nak gunakan formula ni macam mana. Okay. And then itu adalah untuk mean. And untuk median pula, formula dia adalah macam ini. So LM tambahkan, LM ni melibatkan lower limit untuk median. Tambahkan je dengan N/2. N/2 ni represent kita punya median. Kalau titik tengah nak dapatkan mesti bahagi 2 kan. So hasil tambah semua sampel kita kena bahagi dengan 2. Sebab tu N/2. Tolakkan dengan Fm-1. So Fm-1 ni adalah cumulative frequency from less than the median class. So maksudnya cumulative frequency before the median class. And then Fm yang kecil bawah tu pula adalah frekuensi untuk median class. And then darabkan dengan C adalah size of class. So semua ni saya akan tunjuk secara manually. Sama juga macam yang ni. So untuk yang seterusnya adalah under measure of central tendency lagi. Kita ada mode. So untuk mode yang pertama, condition ni adalah no mode. Yang kedua, bila ada one mode, kita panggil sebagai unimodal. And then two mode. Kalau two modes kita panggil bimodal. And then more than two modes kita panggil multimodal. Okay. So untuk yang group data, untuk mode ni pula kita ada L tambahkan dengan Fm tolakkan dengan Fb. So Fm ni adalah frekuensi untuk median, untuk mode. And then tolakkan dengan frekuensi untuk before the mode, B kan. And then E ni pula adalah frekuensi untuk after mode. And then untuk formula measure of dispersion, measure of dispersion pula terbahagi kepada dua je actually. So untuk range, okay, this nampak tak ada missing kat sini. Sebenarnya untuk range ni kita ada data maksimum tolakkan dengan data minimum. Nanti saya terus upload slide ni dan you all boleh terus tengok dia punya formula untuk range. And then untuk variance, formula dia macam itu. So formula untuk sample variance ni S square sama dengan X bar tolak dengan X kan. So untuk yang first part ni sebenarnya saya tak biasa gunakan yang ni. Biasa kita tak gunakan yang ni lah. Memang semua orang pun takkan gunakan yang ni.
kita akan gunakan yang second part ni, okay, yang ni, iaitu summation of x kuasa 2, tolakkan dengan summation of x, kita kuasa 2 kan, bagikan dengan n over n minus 1. And then ini adalah untuk simplify ungroup data. And then untuk sample variance sama juga, beza antara dua benda ni, kalau x yang ni adalah untuk data, x yang untuk group data tu adalah based on dia punya midpoint class lah. Okay, so seterusnya coefficient of variation. So the coefficient of variation is the standard deviation divided by the mean expressed as a percentage. So kalau dia punya dispersion ni, measure of dispersion ni sebenarnya sangat ni macam error lah, dia macam lebih kepada error yang kita akan dapat. So less variation implies less consistency, yang bermaksud tak konsisten. Lepas tu kat sini kan dia punya ni, a large variation implies less consistency while a smaller variation implies more consistency. So that's mean bila you ada large variation, dia akan jadi less consistent lah, tak berapa nak consistent. Okay, dia kena ada smaller je, dari segi variation kena smaller. And then untuk measure of position, okay, sebenarnya ada formula kat sini. Again, dia tak berapa nak nampak. Nanti I akan bagi slide, you tengok balik semula. So formula untuk kuartal dengan formula untuk group data adalah seperti yang berikut. Okay, seterusnya adalah measure of skewness. Untuk measure of skewness kita ada coefficient, iaitu mean tolakkan ngamuk bahagikan dengan standard deviation. Untuk yang kuartal ni you kena tengok elok-elok. Nanti saya tunjuk manually semua, saya tunjuk manually, jangan risau. So untuk yang measure of skewness adalah distribution shape ni. Sebenarnya formula kat sini coefficient of skewness ni kita ada R. R lebih besar daripada 1. Kalau dia skewed to the right, maksudnya R lebih besar daripada 1. Kalau skewed to the left, R kurang daripada 1. And then kalau symmetry, R sama dengan 0. And then seterusnya adalah box and whisker plot ni adalah dari segi symmetry kan. Kalau symmetry, box whisker you kena buat macam gini. Kalau positively skewed, you kena buat that one. Kalau negatively skewed, you kena buat that one. So untuk ini sebenarnya based on coefficient of skewness ni, you dapat je coefficient of skewness macam R sama dengan 0.555 kan. Maksudnya lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 maksudnya skewed to the right. So you boleh lukis macam inilah, positively skewed. Nampak tak? The whisker yang kedua, the whisker and rectangular box is longer on the right hand side. So maksudnya dia adalah skewed to the right. Okay, so untuk measure ni adalah macam seperti yang berikut. Nampak kan saya buat macam ni. So untuk shape dia, describe how the data are distributed. Measure of shape. So negative direction, positive direction, symmetric, positively skewed, negatively skewed, macam tu nak lukis. And then untuk symmetric, tengah-tengah. Okay, so the next one adalah ni adalah example untuk mode yang saya cakap tadi. Kita ada yang pertama no mode, yang kedua kita ada satu mode, yang kedua bila kita ada dua mode. So condition dia bila you ada no mode macam yang ni, nampak tak dia macam lari lah. So 10.3, 4.9, 8.99 jarak Nanti you tengok balik slide saya bagi. And then untuk one mode, maksudnya ada sekali je yang berulang banyak kali. So maksudnya 4.9, 4.9, 4.9 ni berulang 3 kali. Untuk bimodal pula, you ada 2 kali, 28, 28, 43, 43. And then more than 2 mode, kita ada lebih daripada 2 lah. Bila lebih daripada 2 mode, kita panggil sebagai multimodal. So untuk solution yang ni, macam biasa kita ada mean, median dengan mode. Explanation dia adalah dari segi yang ini kan dia suruh describe in terms of central tendency. You kena carilah mean, mode dengan median. So untuk mean kat sini, you just tambah je semua data tadi, bahagikan dengan 8. As you can see kan, data yang dia bagi ni adalah data yang ungroup. So bila ungroup je, you boleh kira macam ni. And then untuk dapatkan raw data untuk median, you kena susun dulu in order daripada kecil sampailah ke besar. So bila you dah susun daripada kecil sampai ke besar, you kena ada position. Position tu yang bermaksud kena buatkan kat situ n tambah 1 bahagikan dengan 2. So ini adalah apa-apa je condition. Kalau dia even ke, dia odd ke, you kena tambah 1. So yang bermaksud contohnya lah, kita ada 8 kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 data kita tambahkan dengan 1 bahagi 2, kita dapat 4.5. So 4.5 ni maksudnya adalah tengah-tengah ni, antara 4 dengan 5. So you just tambah je, and then you bahagi dengan 2, you akan dapat median. So dari segi mode, you kena tengok yang mana yang banyak kekerapan dia. So sekarang ni nampak kan, 16 ni 2 kali. So that one adalah dia punya mode.
And then seterusnya untuk question yang kedua adalah based on apa nama dia ni, based on table. So bila based on table, you nampaklah table kat situ. Ni semua saya dah explain secara manually. You boleh tengok balik. And then untuk question 3 pun sama juga. Dia ada yang ni ialah formula. Formula untuk range, as you can see right there, kita ada data maksimum tolak data dengan minimum. So data maksimum tolak data minimum, you akan dapat macam tu sahaja. Just ambil je data yang mana yang paling maksimum dan mana yang paling minimum. Bukan dia punya frekuensi kekerapan. You kena tengok dia punya data. Biasanya dia nak cari range ni untuk ungroup data sahaja. Maksudnya ungroup data tu tadi data yang terabur-terabur tu, you boleh pick sahaja yang mana yang paling highest, yang mana yang paling lowest. You tolakkan, you akan dapat range. Okay. Kalau frekuensi yang paling highest baru kita ambil sebagai mode. Okay. Dan seterusnya adalah so that is all untuk solution. Untuk soalan yang dalam slide ni, as you can see, saya buat asing-asing. Asing-asing yang bermaksud untuk central tendency lain, untuk range lain, variance lain. Soalan sampai 4 kan. Tapi kalau saya bagi example tu, saya buat 2 je contoh soalan. Soalan yang pertama berkaitan dengan group data atau ungroup data dulu, ungroup data. And then soalan yang kedua berkaitan dengan group data. But then dua-dua tu boleh you boleh cari sampai lah measure of skewness. Okay. So you boleh tengok lah. Sekejap lagi saya video yang seterusnya berkaitan dengan ungroup manually dengan group manually calculation. Okay. Thank you. Okay. So our discussion this time is about numerical measure. So untuk numerical measure, apa yang you all kena tahu, kita ada beberapa jenis measure kan. So measure of central tendency, measure of dispersion, measure of position dengan measure of skewness. So untuk measure of central tendency, dia terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu untuk group dengan ungroup. So saya fokus kepada ungroup data dulu. So untuk ungroup data, as you can see, data yang unsynchronized macam soal ni kan. So untuk soalan yang pertama, based on our first slide, ada question yang pertama, datanya berkenaan macam ni. So dia ada 17, 16, 21 dan sampailah 11. So daripada sini, untuk dapatkan measure of central tendency, you guna keluarkan dia punya mean, mode dengan median. And then the next one adalah untuk measure of dispersion, you kena keluarkan range, variance. So daripada variance ni kita akan dapat standard deviation. Okay. And then seterusnya untuk measure of position, you boleh keluarkan quartile. So sebelum tu, untuk yang bahagian ni, under dia kita ada juga coefficient of variation. Okay. Coefficient of variation. Okay, so for the next one adalah measure of skewness. Untuk measure of skewness ni adalah nilai kita punya Pearson correlation lah. Pearson correlation. So untuk yang last kali ni adalah untuk nilai R kita. So nilai R ni based on Pearson correlation untuk measure of skewness. Okay, so kita proceed kepada the first one untuk mean, mode dengan median. Cara untuk dapatkan mean, back kepada kita punya formula, kita ada X bar sama dengan summation of X bahagikan dengan N. So X bar ni bila kita nak gunakan sampel, kalau you perasan, kita ada mu. Mu ni adalah sama macam X bar, yang mana dia juga adalah mean. Tapi dalam masa yang sama, mu ni melambangkan population punya mean lah. Population punya mean. Population mean, kalau ni adalah sample mean. So untuk formula yang kita kena buat ni adalah summation of X bahagikan dengan N. So untuk dapatkan X bar, you just proceed je. X bar sama dengan summation of X ni, yang bermaksud tambah je semua benda ni. 17 tambah 16 tambah 21 tambah 18 tambah 13 tambah 16 tambah 12 tambah 11. So bahagikan je dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 data. So untuk X bar adalah 1, 2, 4 bahagi dengan 8, you akan dapat 15.5. So this one adalah untuk kita punya mean. Okay, so just tambah je. Dia macam average kan. You tambah semua benda ni and then bahagikan dengan berapa banyak data yang kita ada, which is 8. So kita buat je 1, 2, 4 bagikan dengan 8. You kena tekan kalkulator sikit 8 ni. Okay, so the next one adalah berkaitan dengan mode. So untuk mode, dia adalah highest frequency. So untuk highest frequency,
Untuk highest frequency ni, apa yang you all kena tahu, kita ada beberapa jenis mode. Yang pertama, bila you detect dia adalah no mode. So untuk no mode maksudnya tak ada nilai yang banyak frekuensi yang highest lah. So yang kedua adalah bila kita ada dua mode. And then yang ketiga adalah kita ada dua mode ni dikenali sebagai bimodal. Okay, bimodal. Yang ni pula adalah multimodal. So dalam slide saya dah explain a bit about benda ni. So you kena tengok balik kalau no mode tu macam mana, kalau bimodal tu macam mana, dengan multimodal tu macam mana. Okay, so untuk sekarang ni bila kita nak dapatkan mode adalah nilai yang paling tinggi berdasarkan dia punya kekerapan. Frekuensi ni adalah kekerapan kekerapan yang paling banyak yang berlaku. So untuk soalan ni kita nampak yang mana yang paling banyak berlaku adalah 16, iaitu dia buat dia ada dua kali kat sini. So yang lain semua sekali kan, kita ada 17, ada 21, 18. Yang 16 ada 16, ada 16. Maksudnya ada dua 16. So kita punya mode adalah 16. So you detect just macam tu saja. So untuk yang ini tak ada masalah, mode adalah yang paling senang. And then seterusnya pergi kepada median. So untuk yang median ni pula, yang pertama sekali you perlu susun data. Susun data tu macam mana? Ascending order lah. Ascending tu daripada kecil sampai ke besar. Okay, susun dari segi ascending order daripada kecil sampai ke besar, yang mana based on this data you keluarkan balik lah nilai-nilai dia. 11, 12, 13, kita ada 14 tak ada, 15 tak ada, 16 2 kali, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, so daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dah cukup dah. So based on this ascending order, apa yang perlu kamu buat, yang kedua adalah kena detect sama ada dia adalah even ataupun dia adalah odd. So untuk dua-dua benda ni sama condition dia. Apa yang perlu kamu tahu, dia punya position untuk median macam mana kita nak dapatkan adalah n tambah 1 bahagi dengan 2. So dia adalah median kan, kita nak dapatkan titik tengah. So berdasarkan soalannya ni, based on yang ni kita ada 8, betul tak? So kita ambil kepada kita punya contoh iaitu even, yang mana dia ada 8 tambahkan dengan 1 bahagi 2, you akan dapat 4, 9/2 kan. So yang mana you akan dapat 4.5. So 4.5 ni adalah 4.5 TH, yang mana dia sebenarnya adalah kedudukan. So bila dia cakap pasal kedudukan, jadi you nak ambil dia punya median tu adalah based on kedudukan yang ke 4.5. So yang mana kita ada 1, 2, 3, 4. So 4.5 pada bahagian sini. Okey, 4.5 pada bahagian sini. So you keluarkan balik daripada sini kan, dia tengah-tengah kan. Jadi kita ambil je 16 tambah dengan 16 bahagi 2. So you akan dapat 16 lah. Tekan kalkulator, 16 tambah dengan 16 bahagikan dengan 2, you akan dapat 16 semula. Okey, this one adalah untuk median. Median yang mana dia adalah contoh bagi even. Untuk soalan ni lah even. Okey, so untuk kedudukan ni 4.5 ni bukan median dia. So 4.5 ni adalah kedudukan, yang mana median dia adalah yang ke 4.5 tu. Okey, sebab tu kita kena bahagikan yang ni lah, tengah-tengah kan. Okey, contoh untuk odd pula. Let's say lah saya padam yang hujung ni So bila saya padam yang hujung ni, kita akan ada cuma 7 saja observation. So let's say situation ni adalah bila odd. So bila odd kita ada 11, 12, 13, 16, 17, 18. Okey. So bila kita ada situasi macam ni, yang mana kita ada cuma 7 sahaja. So situasi yang samalah 7 tambah je dengan 1, you bahagi dengan 2. So you akan dapat 8 bahagi 2, 2 kali 1, 2 kali 4. So dia punya ni adalah bukan 4 median dia, tapi yang ke-4, 4 TH. So yang ke-4 adalah 1, 2, 3, 4. You just pick je sini. Okey, so ni adalah median dia. Median dia adalah sama dengan 16. Nampak kan? Jadi keadaan dia sama je. Bila you buat untuk even dengan odd, kalau dalam slide kan, you boleh tengok dia punya situation bila saya bagi formula. So formula tu just procedure je. Bila you dalam periksa nanti, dia akan bagi satu list of formula. So based on that formula, nanti you akan keliru lah kalau saya tak bagi tahu, saya tak tunjukkan formula yang sebenar. So tu adalah formula yang sebenar, but then saya just buat macam ni je lah untuk
make it simple, untuk even dengan odd, step dia adalah you just buat je n tambah 1 bahagi dengan 2. Sama je dua-dua situation ni. So bila you buat n tambah 1 bahagi dengan 2, macam contoh bila even kan, kita akan dapat yang ke 4.5. Jadi kedudukan dia yang ke 4.5, inilah maksudnya 16 tambah je dengan 16 bahagi dengan 2. Okay, so dia akan dapat median 16. But then kalau untuk odd pula, you just proceed je, benda yang sama lah, tambah 1 bahagi 2, you akan dapat 4. So tepat-tepatlah 4 adalah dia punya median, titik tengah. Okey, kita proceed kepada untuk bahagian ni pula, iaitu bahagian ni berkaitan dengan measure of dispersion. So bila measure of dispersion, first sekali adalah untuk range. So untuk range ni, apa yang perlu kamu buat adalah data maksimum tolak data minimum. So untuk range adalah data yang maksimum tolakkan dengan minimum. Okey, so daripada sini maksimum data kita adalah 21, minimum data kita adalah 11. Maksud yang paling tinggi adalah 18, yang paling kecil adalah 11. So ya, just buat je 21 tolakkan dengan 11. Ini kita akan dapat berapa 21 tolak 11? 10 kan? 10. Okay, so kita punya range adalah 10. And then seterusnya adalah untuk variance pula. So untuk variance, back kepada formula kita, iaitu formula kita adalah S square sama dengan, kalau variance S square sama dengan, kita ada summation of square bagikan dengan n minus 1. Okay, that one adalah formula dia. So summation of x square tolak summation of x square kan dia. Okay, so untuk yang ni you kena fokus kepada bahagian sini dengan bahagian sini, yang mana apa benda yang perlu kita cari adalah yang ini dulu. So yang ini yang bermaksud, apa yang you kena buat adalah summation of x square sama dengan, ambil balik dia punya formula ni kan, ambil ni, you buat summarization untuk x square ni. So 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah So daripada buat kuasa 2 ni, you just tambah je. At the end you akan dapat jawapan yang saya dapat adalah summation of x square sama dengan 2000. So untuk yang ini adalah dia punya hasil tambah x kuasa 2. So you dah dapat juga hasil tambah x tadi, based on yang ini, yang tadi min kan. Kita ambil hasil tambah x ni. Okay, yang atas ni adalah hasil tambah x kan. Hasil tambah x, you tambah je semua benda ni kan. So hasil tambah x adalah 124. So kita just ambil je 124 kat sini. So based on this formula, kita dah dapat dah part ini, kita dah dapat part ni pun kita dah dapat dah. So kita back kepada formula lah. So x kuasa 2 sama dengan, yang mana kita ada 2000 tolakkan dengan 124, you kuasa 2 kan, bahagikan dengan n kita iaitu 8, bagikan dengan n tolak 1, 8 tolak 1. So bila you kira balik, tekan je kalkulator macam biasa. So untuk kalkulator ni, ya tekan sahaja. Kalau saya start dengan yang belakang ni dulu, sebab saya tak nak, malas nak ni kan daripada mula. So saya buat jelas 124 kuasa 2 bahagikan dengan 8, and then saya ambil 2000 tolakkan dengan answer bahagikan dengan 7. So saya akan dapat 11.1429. So 11.1429 ni adalah kita punya variance. Bila kita nak variance adalah yang ini. Tapi kalau kita nak standard deviation, you just ambil je nak dapatkan S, buat je punca kuasa. So punca kuasa answer. So you akan dapat jawapan dalam bentuk 3.33 tu. So untuk S kita ada 3.3381. So ini adalah untuk kita punya standard deviation. Okay, so kita dah dapat dah dia punya mean, dah dapat dia punya mode, median, range, variance, standard deviation. So next adalah coefficient of variation. So untuk coefficient of variation, dia punya formula adalah, you just keluarkan sahaja CV sama dengan S bahagikan dengan X bar darabkan dengan 100%. Okay, so S kita adalah standard deviation kita, yang mana tadi kita dah ada, iaitu sini 3.3381 kan. So 3.3381 you bahagikan dengan kita punya mean, iaitu mean kita adalah 15.5 tadi. So 15.5 darabkan dengan 100%. So at the end CV you akan dapat, just kira je macam biasalah, you just kira je 3.3381
3.3381 bahagi je dengan 15.5 darabkan dengan 100. So macam ini, 3.3381 bahagikan dengan 15.5 darabkan dengan 100. Sekali je buat. So 21.54. Okey. So jawapan yang kat sini adalah 21.54%. Okey. So dia adalah dia punya CV, iaitu coefficient of variation. Okey, the next one adalah Pearson ni dah quartile pula. Okey, measures of position. So untuk measures of position ni saya sambung. Untuk measures of position, kita ada quartile kan. Measure of position iaitu quartile. Namanya quartile. Sebenarnya untuk soalan yang pertama ni, dalam slide dia cuma minta cari measure of central tendency sahaja. Yang mana sebenarnya kalau measure of central tendency, you just ambil mean, mode dengan median sahaja. But then sebenarnya daripada data ini juga you boleh keluarkan range, variance, standard deviation, quartile dengan Pearson correlation. Semua benda yang saya tunjuk dalam slide tu. Okey, daripada segala jenis numerical measure tu you boleh cari sebenarnya based on data yang ungroup ni. Okey, cuma saya buat different ni lah, tapi in term of example yang manual ini saya terus tunjukkan sahaja. So untuk measure of position, kita pergi kepada quartile, yang mana kita ada 3 jenis quartile, Q1, Q2 dengan Q3 actually. Okey, so untuk quartile ni Q1, Q2, Q3, sebab nama pun namanya quartile, dia asal dia base word dia adalah quarter. So bila quarter maksudnya daripada satu bahagian dia bahagikan kepada 4 bahagian. Dia macam itulah. So kita ada 1, 2, 3, 4. So ada first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. Dia macam itulah lebih kurang. So sebab tu namanya quartile, iaitu quarter. Jadi apa yang dikatakan dengan quarter 1, quarter 2 dengan quarter 3 ni based on formula. As you can see, kita ada yang pertama adalah N tambah 1 bahagikan dengan 4. And untuk quartile yang kedua ni sebenarnya kita just bagi je N bahagikan dengan ini sebenarnya adalah untuk median, yang mana ini sebenarnya adalah median. You just ambil sahajalah, sebenarnya you just bahagi je kepada 2 macam kita buat median tadi kan. So semua kena bahagikan dengan 2. That one adalah median. Ni adalah median kuartal yang kedua. So kuartal yang kedua memang kita dah study lah part yang ni. And then the next one adalah kuartal yang ketiga, yang mana formula yang kita ada adalah 3N tambah 1 bahagikan dengan 4. Nampak tak? Dia semua per 4 ni. Okey, sebenarnya asalnya ni pun per 4, ni pun per 4. As you know, kalau kat sini kan ini yang pertama, ni adalah 1 per 4, ini 2 per 4, ini adalah 3 per 4. Sebab tu kat sini 2 per 4 dia akan jadi 1 per 2. So apa-apa pun dia bahagikan dengan 2. Okey, tapi untuk yang kuartal yang pertama dengan kuartal yang kedua, kita nampak yang dia per 4. Kat sini tak boleh nak ubah lah. Okey, so back to our soalan, question, yang mana kita ada, saya salin balik lah. Kita ada berapa tadi 17, 16, 21, 18, 13, 16, 12 dengan 11. 17, 16, 21, 18, 13, 16, 12 dengan 11. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, based on this one, daripada data ni you kena susun. Macam kita buat median tadi lah ni, kita kena susun dia daripada kecil sampai ke besar. So kena susun lah ascending order. Kita ada 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21. Okey, ni saya dah susun dah. Okey, so based on first, nak dapatkan kuartal yang pertama, Q1 adalah sama dengan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali kita ada 8. So 8, N kita adalah 8 N sama dengan 8, number of sample. So 8 tambahkan dengan 1 bahagikan dengan 4. So kita akan dapat kat sini 9 bagi dengan 4, yang mana dia sebenarnya adalah 2.9 bagi dengan 4, iaitu 2.25. Okey, so kuartal yang pertama adalah 2.25, yang bermaksud dia adalah 2.25 punya kedudukan TH. Okey, TH ni maksudnya kedudukan yang ke 2.25. So daripada 2.25 ni, apa yang you kena buat adalah, dia punya kedudukan adalah yang kedua. Yang kedua, nampak tak? Yang kedua, and then tambahkan je dengan 0.25. So bila 2 tambahkan dengan 0.25 akan dapat 2.25 kan? So yang mana yang ini pula kedudukan yang ketiga TH tolakkan dengan 2 TH. Yang bermaksud dia sebenarnya adalah kedudukan yang kedua. Okey, ini 1, ini 2. Tapi dia 2 lebih sikit.
Faham kan? 2.25 tu maksudnya lebih kat bahagian sini, 0.25. Yang mana kedudukan yang kedua ada pada bahagian sini. Tapi untuk dapatkan kuartal yang pertama, you kena tengok di antara ni pun ada juga. So ini adalah yang kedua. Ini adalah yang kedua, 2 second. Ini adalah yang ketiga, third. Okay. So, salah. Sepatutnya saya buat third and then second. So ni patutnya second Okay. Ni jadi segi term sajalah, term dia. Term untuk bahasa Inggeris kan, kena ada first, second, third. Okay, so that one adalah kita ambil yang third, yang second dengan yang third. Maksudnya kedudukan yang kedua dengan kedudukan yang ketiga ni ada lagi 0.25 ni. That is why kita ada macam ni. So untuk kedudukan yang kedua adalah 12, tambahkan dengan 0.25 ni, follow je. And then kedudukan yang ketiga tolakkan kedudukan yang kedua. Yang mana 3 tolakkan 2, 13 tolakkan dengan 12. So based on this, 13 tolak dengan 12 dapat 1 tolakkan dengan 0.25 dapat 0.25, and then tambah je dengan 12. So 12 tambah 0.25, kita punya Q1 adalah sama dengan 12.25. Okay, nampak kan? So that one adalah untuk Q1. And then seterusnya, bila you nak buat Q3 pula, okay, kita nak follow dengan Q3 pula. Formula yang sama daripada formula ni kan, 3n tambah 1 bahagikan dengan 4. So a bit different kat sini lah, ada 3 kan, 3 tambahkan dengan 8 tambah 1 dapat 9, and then bahagikan dengan 4. 3 9 27 bahagikan dengan 4, you akan dapat Q3 adalah pada bahagian 6.75. Adakah betul? 27 bahagikan dengan 4, 6.75. Okey. So 6.75 ini pun sama juga. Yang ke berapa? 6.75. Maksudnya kedudukan yang ke-6 tambahkan dengan 0.75 kedudukan yang ke-7 tolakkan dengan kedudukan yang ke-6. Nampak tak? Jadi kedudukan dia tu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya pada bahagian sini. Tapi dia adalah bukan pada bahagian 6 ni, tapi 6 lebih. So 6 lebih, 6 ni kita consider, tapi kita kena tambahkan dengan 0.75 untuk yang tengah-tengah ni. Okay. And then ini kena tolakkan dengan ni lah. Yang ke-7 tolakkan dengan yang ke-6. So yang mana kedudukan yang ke-6 adalah 17. So 17 tambahkan dengan 0.75. And then kedudukan 7 tolakkan dengan kedudukan 6. 18 tolakkan dengan 17 dapat 1. Okey. So kat sini, daripada sini 0 tolakkan 0.75, 0.75 tolakkan dengan 1 dapat benda yang sama ini. So jawapan untuk Q3 adalah 17.75. Okey. So that one adalah untuk Q1 dengan Q2. Kenapa kita kena cari Q1 dengan Q3? Kenapa kita kena cari Q1 dengan Q3? Sebab kita kena cari interquartile range. So untuk dapatkan interquartile range, apa yang you kena buat adalah Q3 tolakkan dengan Q1. So Q3 adalah 17.75 tolakkan dengan 12.25. Then you akan dapat interquartile range. So interquartile range benda yang sama lah. You just buat je 17.75 tolakkan dengan 12.25. So kita akan dapat 5.5. So yang ini adalah 5.5 interquartile range dia. Okay, the next one adalah okay, kuartal ni kita dah dapat. Kuartal ni dengan kata lain dia ada juga interquartile range. Okay, so kuartal dengan interquartile range dah dapat. Then the next one adalah Pearson correlation. Okay, untuk Pearson correlation you need to use this formula. Okay, this one formula dia adalah coefficient kan. Coefficient adalah sama dengan okay. So formula ni mana-mana boleh, nak gunakan ni boleh, nak gunakan yang ni boleh, asalkan you ada mean, mode, standard deviation, mean, median dengan standard deviation. Okay, sebenarnya sebelum ni saya cakapkan dia adalah Pearson correlation, betul tak?
Pearson correlation. Dengan kata lain, ini adalah konsep untuk dapatkan Pearson correlation ataupun dia adalah coefficient of skewness. Okey, benda yang sama coefficient of skewness dengan Pearson correlation. So dia benda yang sama yang ni antara dua ni. So mean tolakkan dengan mode bahagikan dengan standard deviation, kita back kepada kita punya nilai lah. So untuk mean kita adalah 15.5. So 15.5. So simbol dia adalah R. Okey, R sama dengan 15.5 tolakkan kita punya mode kita ada 16 tadi, bahagikan dengan kita punya standard deviation. So standard deviation adalah 3.3381. 3.3381. Okey, you just buat je, tapi yang atas ni kena buat kurungan sebab kena selesaikan yang tolak dulu baru bahagikan lah. So just ambil je 15.5 tolakkan dengan 16 and then bahagikan dengan 3.3381. So daripada sini you akan dapat negatif 0.1498. Okey, so jawapannya adalah negatif 0.1498. Okey, ini yang kita tukar. Okey, so jawapan yang ini adalah condition dia ada beberapa condition macam dalam slide yang saya tunjukkan. So kalau R tu lebih besar daripada kosong, kalau R tu lebih kecil daripada kosong, dan R tu sama dengan kosong. Tiga benda ni. Kalau dia lebih besar daripada kosong, yang bermaksud dia adalah skewed to the right. So yang mana dia punya skewness tu dia macam inilah. Yang ini ekor dia yang panjang, ekor dia yang panjang, yang mana bila ekor yang panjang ini maksudnya skewed to the right, kanan. And then untuk yang ini pula skewed to the left, so bila skewed to the left, yang ekor yang panjang kat sini pula lah. Okay, so ni adalah skewed to the left. Kalau yang ni pula dia adalah normal ataupun symmetry. So bila symmetry dekat tengah-tengah ni, stabil je. Dia stabil juga tengah-tengah ni. Okey, so untuk yang ini pula, you punya R adalah kurang daripada kosong. So maksudnya dia adalah apa types of distribution? Type of distribution. Yang skewed ni adalah type of distribution. So bila dia less than 1, less than 0, yang bermaksud type of distribution dia adalah yang ini, iaitu skewed to the left. Okay, so kita akan dapat skewed to the left. Okay, so I think that's all. Kan see kat sini kan kita ada skewed to the right, skewed to the left dengan symmetry. So bila you dapat tahu yang dia adalah less than 0, yang bermaksud apa yang kita dapat adalah skewed to the left lah. Kalau yang sebelum ni, kalau you dapat symmetry bila dia equal to 0. So that one adalah untuk R. So for that kita dah cover dah semua yang untuk ungroup. Dalam masa yang sama, measure of central tendency, measure of dispersion, measure of position dengan measure of skewness. Ini measure of skewness Okay, dalam slide saya dah tunjuk dah. Okay, kita akan continue dengan group data pula lepas ni. Okay, kita teruskan dengan analisis berkenaan dengan numerical measure for group data. So untuk group data, as you all can see in question 2, soalan yang kedua ada bagi contoh berkenaan dengan group data, yang mana kalau you tengok compared to yang ungroup data, dia adalah unsynchronized. Maksudnya dia bagi just bagi frekuensi saja. Tapi untuk yang group data kita ada kelas kat sini. So untuk age daripada 17 sampai 21 berapa ramai orang. Siapa yang umur antara 22 sampai 26 ada berapa orang. Contohnya macam itulah. So daripada 27 sampai 31 ada berapa orang. So untuk yang ini semua kita akan start dengan measure of central tendency, yang mana kita kena cari mean, mode dengan median. Okay, mean, mode dengan median ni yang perlu kita cari. So untuk yang pertama, kalau kamu boleh perhatikan kat situ, number of people ni represent kita punya F. Kalau ungroup data, kita punya frekuensi ni kita boleh anggap dia sebagai X. Tapi kalau group data, kita punya frekuensi ni adalah F lah, kekerapan kita. Untuk yang ini berapa orang, so untuk kekerapan dia. And then saya akan teruskan dengan F besar.
F besar ni dengan kata lain dia adalah cumulative frequency, ataupun kalau nanti kamu tengok dalam formula dia boleh juga gunakan CF, cumulative frequency. CF ni adalah salah satu ni lah simbolnya juga, and then F ni adalah salah satu simbolnya juga, tapi saya selalu guna F besar lah. At the same time, dalam formula juga ada menggunakan FM, lebih kurang macam tu. So ini adalah untuk cumulative frequency. So untuk cumulative frequency, just buat macam biasa. Kita ada 2 tambah 3 kita akan dapat 5. So 5 tambahkan dengan 5 dapat 10. 10 tambah dengan 6, 16. 16 tambahkan dengan 8 dapat 24. So 24 tambahkan dengan 7, 31. 31 tambah 2 dapat 33. 33 tambah 3 dapat 36. So dapat baliklah 36 kat sini dengan 36 kat sini. Okay, so nampak kan? So macam biasalah, ini adalah untuk frekuensi. And then untuk boundary, class boundary sebenarnya. So untuk class boundary ni dalam group data ataupun dalam formula, apa yang kita fokuskan adalah untuk cari bila menggunakan lower boundary sahaja. So yang bermaksud, kalau you tengokkan formula, kita ada beberapa formula, nanti saya akan tunjukkan. So berdasarkan formula, kita fokuskan kepada lower boundary sahaja. Contoh formula yang pertama adalah formula untuk find the mean. Tulis kat tepi sini lah. Formula pertama adalah untuk cari mean. So untuk cari mean adalah x bar sama dengan summation of fx bahagikan dengan summation of f. Okey, yang kedua bila kita nak cari median. So contohlah nak cari median kan, kita gunakan lower limit ataupun lower boundary pluskan dengan n over 2 minus fm minus 1 over fm times dengan class. Okay, that one adalah untuk median, and then yang ketiga adalah untuk mode. Sebenarnya kita buat benda ni, kita buat table ni based on kita punya formula. Apa formula nak kita keluarkan lah. Kalau formula tak nak, tak keluarkan pun tak apa. Okay, so untuk mode pula formulanya adalah lower boundary juga, lower limit tambahkan dengan fm tolakkan dengan f after, f before, bagikan dengan fm tolak dengan f before tambah fm tolakkan dengan f after tolakkan dengan c. Okey, so ini adalah formula yang melibatkan mode pula. So daripada formula ni, as you can see, apa point yang saya gunakan adalah fm tolak dengan 1. So fm tolak dengan 1 ni yang bermaksud ini adalah dia punya cumulative frequency sebenarnya. So ini adalah cumulative frequency, dengan kata lain dalam formula ni, ini adalah CF, cumulative frequency ataupun F, and then yang ni adalah frekuensi untuk mode, frekuensi untuk before, frekuensi untuk before, ni frekuensi untuk after. So ni melibatkan frekuensi je lah, semua ni melibatkan frekuensi. Kalau yang ni dia ada CF yang bermaksud kita kena gunakan cumulative frequency, sebab tu saya cari cumulative frequency kat sini. And then the next one adalah fx dengan f. So f dengan x, f ni adalah kita punya frekuensi, x kat dalam group data melambangkan kita punya midpoint. Okay, so untuk x ni adalah dia punya midpoint of class. And then sambung kepada class boundary. So untuk class boundary, macam yang saya cakap lah, berdasarkan formula untuk class boundary ni sebenarnya kita nak lower class boundary je. So based on yang ni kita gunakan lower, based yang ini pun kita gunakan formula ni pun gunakan lower boundary. So I prefer kita just tulis lower boundary pun tak apa, tapi dalam slide saya ada buat lah upper boundary dengan lower boundary, depends on you. So kat sini saya buat lower boundary sahaja, yang mana based on yang ni lower boundary dia adalah 16.5, ini 21.5, 26.5, dan kita ada 31.5, 36.5, 41.5, 46.5, 51.5, okay, so 51, 46, 41,
Okey, so untuk class boundary adalah yang itu, yang mana yang ini adalah lower boundary and lower limit. Okey, so untuk yang lower boundary, and then at the same time you teruskan kepada kita punya formula. As you can see kat sini kan kita menggunakan x ni adalah midpoint yang kelas kita, so xm, yang mana x ni kita akan cari dia punya midpoint. So macam mana dapatkan midpoint dia adalah based on yang inilah. So daripada 17 sampai 21, ini semua ni kena cari midpoint dia. So based on yang ini, untuk seterusnya adalah SM yang mana SM ni adalah kita punya midpoint ni tadi kan. So ambil je daripada kelas untuk H ni, you cari dia punya midpoint yang mana 17 tambah je dengan 21 bahagikan 2. So apa yang boleh kita buat adalah 17 tambahkan dengan 21, 21 and then sama dengan you just bahagi je kepada 2, iaitu 19. Jadi midpoint kita yang pertama adalah 19. And then you follow the procedure untuk semua ni lah. 22 tambahkan dengan 26 and then bahagikan dengan 2. 27 tambah dengan 31 and then bahagi 2. So konsep untuk dapatkan midpoint tu just tambah dan bahagi 2 saja untuk kelas dia lah. So kita akan dapat 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 dengan 54. Okey, ni titik tengah dia lah. Ni 19 and then 24 and then 29. Ulang balik 34, 39, 44, 49 dengan 54. And then seterusnya adalah kita nak fx kan kat sini kan. Fx yang mana kita punya frekuensi kena darabkan kita punya titik tengah ataupun x kita lah. So kat sini ada fxm. So untuk fx you just darabkan sahaja 2, darabkan dengan 19. So untuk formula ni pun sama juga. You just ambil je 2 darabkan dengan 19, you akan dapat 38. So kena darabkan setiap satu. So kita akan dapat 38 pada bahagian sini dan seterusnya, iaitu 72, 145. Nanti try untuk buat manually juga, sendiri-sendiri. So based on manually you boleh tahu sama ada betul ataupun tak you buat. Okay, 308, 98 dengan 162. Okay, so kita dah habis dah untuk cari apa benda yang kita nak ni. So untuk frequency distribution table based on measure of central tendency, maksudnya bila nak cari mean ke median ke, ni benda wajib yang perlu cari. So yang mana you kena cari frequency memang dah ada, cumulative frequency, and then you cari class boundary ataupun lower class boundary ni kan, lower class boundary, and then yang ni adalah dia punya midpoint. Ini adalah hasil darab F dengan X. Kalau nak dapatkan variance dah lain dah. Kalau variance ada penambahan lagi lah, penambahan yang mana kita kena buat ikut formula variance juga. Okay, so that one adalah untuk ni based on formula yang ni. So first kali kita akan ambil untuk mean kita. Jadi yang pertama kita nak dapatkan mean, iaitu summation of fx bahagikan dengan summation of f. So daripada sini sebenarnya bila you dah buat jalan kerja macam ni, kat bawah ni kan ada total kan. So tambahkan je untuk semua. So untuk yang x ni adalah berapa, kalau nak tambahkan lah. Kalau yang ni pun kena tambahkan sebab kita kena gunakan hasil tambah fx. So tak payah nak buat satu-satu. Kalau kamu nak buat satu-satu, kamu kena buat 38 tambah dengan 72 tambah 145 pun boleh juga, tak kisahlah. Tambahkan dengan 312 dan tambahkan dengan 162. And then bahagikan dengan summation of f. So summation of f kita adalah pada bahagian sini lah, iaitu 36. So 36. So summation untuk fxm adalah sama dengan yang ni, kena kira lah hasil tambah ni. You tambahkan saja. Kita try tambah 38. Nampak tak? 38 tambah 72 tambah so kita akan dapat 1339. Jadi kat sini adalah 1339. Okay, so untuk pointnya ni you just, kalau you dah kira macam gini kan, tak perlu nak buat jalan kerja ni pun tak apa. So just ambil je 1339 perkan dengan 36. So kita akan dapat mean kita, bahagikan je dengan 36, iaitu 37.1944. So 37.1944. So this one adalah dia punya mean. Okay, kita dah habis dah cari mean, and then seterusnya adalah cari median. So untuk cari median agak tak susah sangat, sama juga. So apa yang perlu kamu buat adalah based on semua ni,
kena cari dulu position. Ingat kan kalau median nak kena dapatkan dulu dia punya position. Yang pertama, selalu kalau dalam manually untuk yang ungroup data, kita kena susun. So bila you dah susun, you akan dapat position dia pula, bahagi je kepada 2. So untuk yang ni tak perlu nak susun, ambil je 36 ni, bahagikan dia kepada 2 dulu. So yang mana 36 kalau you bahagikan kepada 2, you akan dapat 3 kali 3, 8, 16. So 18. So maksudnya 18 ni adalah yang ke-18. Okey, yang ke-18. Maksudnya ini adalah untuk median Kita just bahagikan je kepada 2. Yang mana yang bahagikan itu adalah dia punya frekuensi ni. Okey, so you bahagikan dengan 2, you akan dapat 18. Maksudnya data yang ke-18. So macam mana dapatkan data yang ke-18 adalah based on yang inilah. So daripada sini, first kali, kalau kat sini baru 2. Sebab tu saya buat 2 benda ni bersebelahan. Daripada 2, seterusnya bila sampai sini ada 5 dah. 2 tambah 3, 5. Tak sampai lagi 18 ni. Tambah 5, 2 tambah 3 dapat 5. And then seterusnya, okey, bila sampai sini dah 10. Bila sampai sini 16 pula. Tak sampai lagi 18. Bila sampai 24, barulah sampai 18. Faham tak maksud saya? Maksud saya, data yang ke-18 tu adalah pada bahagian range yang ini. Okey, pada bahagian kelas yang ini, iaitu antara 37 sampai umur 41. Yang bermaksud 8 orang kan. So kat sini kan sebenarnya baru 2 orang. Okey, bila 2 orang, bila masuk ke sini, okey, barulah 5 orang. 5 orang tambah lagi 5, baru 10 orang. 10 orang tambah lagi dengan 6, you akan dapat 16. So based on 16 pula, you tambah lagi dengan 8, you dapat 24. So maksudnya bila sampai sini je, kita baru dapat 16 orang. So orang yang ke-18 tu adalah 16, 17, 18, 19, 20, macam tu. So kat sini terkandungnya orang yang ke-18 tu. So bila kat sini ada orang yang ke-18, automatik kita punya class boundary adalah pada bahagian sini. You kena tandakan. Okey, ini adalah kita punya fokus. Okey, bila ni kita punya fokus, balik kepada formula. Okey, saya sambung sikit. Sebab saya dah buat dah tadi, tapi video tu tak boleh nak save. So saya ulang lagi sekali lah. Untuk part yang ketiga, which is yang kedua dulu, which is untuk median. Apa yang ada untuk median adalah based on this formula kan. So based on this formula, kita ada LM, iaitu lower boundary. Kat sini, daripada sini you just take je kita punya nilai yang ke-18 kan tadi kan. So yang ke-18 adalah pada bahagian range yang ni. Okey, pada bahagian limit yang ni, iaitu antara age 37 sampai 41. So that's why kita akan ambil bahagian sini. So bila ambil bahagian barisan sini, you just terus je tanda yang atas ni sebagai F besar, yang bawah ni sebagai F kecil. Maksudnya sebaris dengan dia akan jadi F kecil. Yang atas daripada dia iaitu before, kita akan ambil F besar. Yang mana F besar ni adalah yang ini. Okey, so F kecil ni adalah yang pada bahagian bawah ni. So atas dan bawah, perasan kan dia synchronize atas dan bawah. So untuk part ni pun sama juga, ini atas, ini bawah. Okey, so untuk yang part ni you just keluarkan sahaja yang mana kita ada lower limit 36.5 tambahkan dengan kita punya N overkan dengan 2. Tadi kita dapat 18 kan. So 18 tolakkan dengan kita punya CF, iaitu pada bahagian sini 16. So tolakkan je dengan 16 and then bahagikan dengan kita punya F kecil, iaitu F kecil kita adalah F. So F kecil ni adalah 8. Okey, so dia adalah bahagikan dengan 8 dan kalikan dengan kita punya kelas, iaitu 5. So you kira lah antara ni sampai sini berapa kan. 52, 53, 54, 55, 56. So kita ada 5. So daripada sini you just tekan je kalkulator. Kita akan gunakan macam biasalah. So 16, 18 solatkan dengan 16 dapat 2 kan. So kita ada 2 bahagikan dengan 8 kalikan dengan 5 tambahkan dengan 36.5. So kita akan dapat jawapan 37.75. Okey, so untuk yang ni 37.75. So untuk 37.75 ni adalah kita punya median. Okey, median. So 37.75 ni dalam masa sama dia adalah approximately tu 38. Okey, so kita akan ambil nilai approximately ni. Okey, seterusnya untuk mode pula, as you can see, mode punya formula adalah seperti yang berikut. Jadi kita akan gunakan formula ni, yang mana you tengok juga yang paling tinggi.
untuk frekuensi ni yang paling mana. So kita nampak kan 8 adalah frekuensi yang paling highest. So kita akan ambil limit yang ini, iaitu antara 37 sampai 41. So daripada limit yang ni, benda yang sama lah. Kalau tiba-tiba you punya highest tu bukan kat bahagian sini, kat bahagian lain kan, pun sama juga, konsep dia gunakan sama. Ini kebetulan dia ada pada bahagian range ataupun pada bahagian limit yang sama. So kita akan gunakan yang sama lah. Jadi kat sini berdasarkan formula tu, you just ambil je again yang ketiga, iaitu mode. Kita ada formula lower limit iaitu 36.5. You just tambahkan saja dengan F untuk mode. F untuk mode adalah pada bahagian sini. Ini F untuk mode 8. F untuk mode yang before adalah pada bahagian 6, dan F mode untuk after adalah pada bahagian bawah dia. Okay, ini before, ini after. Okay, cara mode adalah before dan after. Tapi kalau cara frekuensi tadi untuk median, yang ini atas F besar, yang ini bawah F kecil. Okay, so antara dua benda ni, ni dengan atas ni, you jangan masukkan di dalam sini, iaitu F mode adalah 8, tolakkan dengan before iaitu 6. So salin balik 8 tolak 6, tambahkan dengan yang after pula 8 tolak 7. Okay, dan darabkan kelas kita iaitu 5. So daripada sini 8 tolak 6 dapat 2, 8 tolak dengan 6 dapat 2 juga. So 2 tambahkan dengan 1 dapat 3. 365 tambah 2/3 kalikan dengan 5. So last kali you akan dapat jawapan 39.83. So kat sini jawapannya adalah 39.83. So based on this answer, and ini adalah mode. Okay, so untuk yang ini sama juga macam kira median ni, you kena ambil approximately tu 40. So ni jawapan lah. Okay, ambil perbundaran. Okay, so that is all untuk measure of central tendency, yang mana dia mewakili mean, mode dengan median. Okay, mean, mode, median. So kalau mean ni lebih kurang macam purata, mode adalah yang frekuensi yang paling highest, kalau median adalah pada bahagian tengah-tengah. So untuk semua benda ni, you boleh juga keluarkan dia punya measure of central measure of dispersion. Okay, measure of dispersion. So untuk measure of dispersion, you boleh keluarkan dia punya nilai, yang mana you kena tengok dulu formula dia apa. So let's say lah kita nak buat untuk measure of central dispersion untuk range dulu. So untuk range, bahagian yang data berjadual adalah macam saya tunjuk dekat slide lah, unusual to calculate. Maksudnya tak boleh nak calculate further lah. Dia ada, tak ada apa, susah sikit nak calculate kan untuk range. And then seterusnya standard deviation. So as you can see, bila kita nak dapatkan standard deviation ataupun variance, apa yang perlu kita tengok adalah dia punya formula. Daripada formula ni, apa benda yang dia nak. So contohlah, kita punya formula adalah S square sama dengan, kita ambil data yang ada table. Okay, so summation of fx square tolakkan dengan summation of fx, kita square kan, overkan dengan n, overkan dengan n minus 1. Okay, so daripada sini, as you can see, apa yang kita perlukan adalah x kuasa 2. So kita perlukan x kuasa 2. Lepas tu ni pula adalah summation hasil tambah fx. So maksudnya hasil tambah fx nak kena cari, lepas tu barulah kita buat kuasa 2 kan. Okay, so daripada sini back kepada formula, back kepada kita punya table ni. As you can see, table yang saya buat ni adalah limited kan, limited kecil sangat. So kita letak je kat tepi-tepi ni. Okay, letak kat tepi-tepi ni je. Okay, so yang first kali, based on this formula, apa yang perlu kamu cari adalah dia punya fx square. Okay, so x square tambah, darabkan dulu f dengan x square, you darabkan dulu baru you dapat hasil tambah dia. So daripada sini kita dah ada f dah, dan you kena cari x kuasa 2. So ni kan kita punya x kan, ni kita punya x. So you kena tambah table yang baru iaitu x kuasa 2. Okay,
Okey, seterusnya measure of dispersion. Ada juga untuk standard deviation dengan variance, betul tak? So you boleh cari standard deviation dengan variance based on kita punya this one lah, kita punya formula. So daripada formula ni, apa yang saya nak awak fokuskan adalah bila masa nak ada x square ni, bila masa nak buat fx, so you kena ingatlah kalau based on standard deviation ataupun nak cari variance, kita kena gunakan formula. So formula apa yang kita nak gunakan adalah hasil tambah fx square tolakkan dengan hasil tambah fx square over n minus 1. So based on this one, apa yang kita tak ada lagi daripada sini, kita cuma ada class boundary, ada f besar, lepas tu ada x, ada fx. Okay, so part yang fx memang kita dah ada dah. So based on this formula, as you can see, based on this formula, fx ni memang dah ada. So kita dah cari fx ni. So hasil tambah dia pun dah dapat dah kat bawah ni, iaitu 133 perpuluhan berapa tadi? 13339. Okay, so that one adalah untuk ni lah, untuk bahagian fx. Lepas tu untuk yang seterusnya, kita nak kena cari x square ni. So lepas kita cari x square, barulah kita boleh darabkan x square dengan f. Okay, so macam mana nak cari, dan saya buatlah untuk nak cari deviance ke standard deviation ke, you kena prepare banyak table, maksudnya banyak kolom. So daripada kolom yang pertama nak frekuensi, cumulative frequency, lower class, and then nak SM ni melambangkan median dia, FSM, and then x square dengan fx square. Okay, so daripada sini kita dah dapat dah. Ini saya dah kira lah untuk x kuasa 2, iaitu daripada sini kan 19 kuasa 2 kita dapat 361, 24 kuasa 2 dapat 567. Okay, so this all. Dan seterusnya adalah fx square. So kita ada f dan x square. Dan nak kena darabkan fx square. So nak kena darabkan dengan fx square adalah darabkan dengan frekuensi, jangan cumulative frekuensi pula. Darabkan dengan frekuensi iaitu 2 darabkan dengan 361, dan macam tu lah. So at the end you akan dapat jawapan 722 1728 4205 69 36 121 68 15 121 68 13 13552 4802 8748. Okey, so nak kena dapatkan hasil tambah dia kan. So tambahkan sahajalah. 4205 tambah 69 batu 47 4802 47 87 48 52861 63. Sambung sikit bahagian standard deviation. So based on this formula, as you can see, kita ada fx square kan. So untuk fx square adalah hasil tambah fx square, yang mana kita darabkan dengan f dan x square. So kita dapat 52861 tadi kan. So 52861 yang kita dapat tadi, yang ini. So apa yang perlu kita buat, masukkan je dalam formula. So 52861 ditolakkan je dengan summation of fx kita square kan. So 1339 kuasa 2 bahagikan dengan n kita, which is 36, dan bahagikan dengan 36 minus 1. So for this time you kena kira lah. So untuk kira, just buat jam-jam biasa. 1339 kuasa 2 bahagikan dengan 36, 52861 tolakkan dengan answer, bahagikan dengan 35, 36 tolakkan dengan 1 dapat 35. So jawapannya adalah 87.3611. So sama dengan 87.3611. Ini adalah untuk S square, okay? S square. So bila ini adalah S square, yang bermaksud dia adalah untuk variance. So
as usual, kalau kuasa 2 you pindah sebelah, you akan dapat punca kuasa kan. So kita akan dapat S punca kuasa 87.3611. So buat je punca kuasa answer, punca kuasa answer, maksudnya you akan dapat jawapan 9.3467. Okay, 9S sama dengan 9.3467. That one adalah you punya standard deviation. So based on this standard deviation, you boleh cari coefficient of variance. So untuk coefficient of variance, formulanya adalah S over X bar, you darabkan je dengan 100%. So S kita adalah 9.3467 bahagikan dengan X bar kita. So maksudnya adalah kita punya mean kan, mean X bar kita adalah mean kita. So untuk mean adalah 37.1944. So 37.1944, and then you darabkan je dengan 100%. So daripada sini tekan je calculator lagi macam biasa. 9.3467 bahagi 37.1944, darabkan je dengan 100. Jadi you akan dapat 25.1293. Okay, ataupun just ambil je 2 tempat perpuluhan, 25.13%. Okay, that one adalah untuk cumulative coefficient of variation. So ni adalah untuk coefficient of variation Okay, so untuk quartile pula, measure of dispersion. Okay, so kita ambil teruskan dengan measures of location. Macam mana nak cari measure of location ni adalah quartile. So quartile yang pertama dengan quartile yang ketiga. So kuartal yang pertama adalah, formula dia adalah Q1 sama dengan ini adalah untuk yang group data kan. So Q1 sama dengan LQ1 tambahkan dia dengan, jadi tengok balik dalam slide. So dalam slide saya ada tunjuk formula semua ni. So N over dengan 4 tolakkan dengan CF cumulative frequency, bahagikan dengan F untuk Q1, and then darabkan dengan C. Situation dia sama macam median. As usual, kalau median you kena cari macam mana kan. Yang atas ni C yang besar, yang bawah ni adalah untuk ni adalah untuk CF, which is F yang besar, frequency, cumulative frequency, dan ni adalah untuk frequency yang kecil lah. So kalau you nak cari Q3 pun sama method dia. So LQ3 tambah, so formulanya adalah 3N over dengan 4 tolak dengan CF bagi dengan FQ3 kalikan dengan C. Okay, so untuk Q1 adalah bersamaan dengan N over 4 tadi kan. So N over 4. Jadi kedudukan kita adalah N sekarang dia adalah jumlah frekuensi. Okay, jumlah frekuensi. Dengan kata lain, kalau kita buat dalam bentuk table, dalam bentuk table macam ni, data yang ada di table, jumlah frekuensi kita adalah kita punya N, maksudnya berapa banyak bilangan data tu. So daripada sini kita ada 36 tadi kan. So 36 bagi dengan 4, 4 kali 1, 4 kali 9, 36. So 9 TH. So yang ni adalah untuk Q1. And then seterusnya adalah Q3, yang bermaksud kita kena gunakan 3N overkan dengan 4. So benda yang samalah, 3 darabkan dengan 36 bagikan dengan 4. So kat sini you akan dapat 27 tak silap tadi, 27 TH. So sekejap 3 kali 36 bagikan dengan 4, 27. Okay, so 27, kedudukan yang ke-27 dan kedudukan yang ke-9. So based on this one, as you can see right here, kita ada 2, lepas tu terus ke-5, betul tak? So maksudnya data kat sini baru ada 2, and then seterusnya adalah kedudukan kat sini dia ada 5 dah. So kita nak 9 kan, and then masuk kat sini. Okay, masuk kat sini baru masuk 9. Okay, so maksud data yang ke-9 adalah pada bahagian sini, yang bermaksud 2 tambah dengan 3 baru dapat 5 kat sini. 5 tambah dengan 5 ada 10, maksudnya 9 ada kat sini lah. And then seterusnya untuk 27 pula. So 27 kita kena cari, maksudnya kan nak dapatkan kedudukan yang ke berapa, you tengok dekat cumulative frequency sahaja, yang mana ambil lebih dia. So kalau macam 9 kan, you kena ambil 10. Kalau 27 kita kena ambil kat sini 24, tak cukup data, kita kena ambil yang 31 ni. So kedudukannya ada pada bahagian sini. So ini adalah untuk kedudukan untuk Q1, ini adalah kedudukan untuk Q2.
4.23. So untuk kedudukan Q1 kita kena tengok lower boundary dia 26.5. Q3 lower boundary dia adalah 41.5. So based on this formula kena masukkanlah dia punya lower boundary pada bahagian sini dengan bahagian sini, and then C besar, F besar dengan F kecil. Okay, so daripada situ first kali untuk Q1 you tengok kedudukan dekat bahagian sini kan. So macam yang saya cakap lah, kalau kedudukan pada bahagian sini, so kita punya lower boundary ni pada bahagian sini. At the same time you kena tengok terus ambil ini bahagian atas untuk F besar, bahagian yang sebaris dengan dia adalah untuk F kecil. Sama juga macam inilah untuk Q3, ini adalah untuk F besar, ini adalah untuk F kecil. Dan ini adalah dia punya limit dia. So daripada sini masukkan dia balik formula. Limit tu sebenarnya nak ambil ini saja, 26.5 dengan 41.5. So back kepada soalan kita punya formula, yang mana kita ada Q1 kan. So Q1 adalah sama dengan lower limit dia, iaitu 26.5 tambahkan je dengan kita punya N, which is 9 tolakkan dengan 5 bahagikan dengan 5 darabkan dengan kita punya kelas adalah 5. Okay, so ini adalah kita punya Q1. And then untuk seterusnya Q3. So untuk Q3 adalah kita just ambil je lagi sekali kita punya lower boundary untuk Q3 pula. So lower boundary untuk Q3 adalah 41.5. 41.5 tambahkan dengan kedudukan yang pada bahagian atas ni 24 dengan 7. So kita ada 27 tolakkan dengan 24 bahagikan dengan 7 darabkan dengan 5. Okay, so this one you kena tekan calculator lah. 9 tolak 5 bahagikan dengan 5 darabkan dengan 5 tambah 26. So 30.5. So kedudukan yang pertama adalah 30.5, kuartal yang pertama. Kuartal yang kedua pula adalah 27 tolak dengan 24 bahagi dengan 7 kan dengan 5 tambah 41.5. 43.649. Okay, so kalau yang tadi okay, so yang ni tempat-tempatnya 30.5. Kalau yang ni adalah 43.6429. Okay, this one adalah untuk kuartal, measures of position lah. So bila measure of position, you just ambil je kedudukan dia. Kedudukan dia yang mana mula-mula kena tengok kedudukan dia dulu. Dia macam median lah kedudukan, and then baru you masukkan dalam formula lah. Formula yang macam saya tunjukkan dalam slide. Okay, so formula yang tu N/4 tolakkan dengan F dan bahagikan dengan F darabkan dengan C. Okay, untuk yang seterusnya measure of skewness. Okay, measure of skewness kita kena cari apa ya. Sebelum masuk measure of skewness, sebelum saya terlupa, so kita ada interquartile range kan. So interquartile range adalah bersamaan dengan Q3 tolakkan dengan Q1. So bila dia nak suruh cari interquartile range ataupun julat antara kuartile, apa yang you kena buat adalah Q3 tolak dengan Q1. So kita ada Q3 which is 43.6429 kena tolakkan dengan 30.5. So daripada sini you just tekan je calculator lah. 43.6429 tolakkan dengan 30.5 yang mendapat 13.1429. Okay, this one adalah untuk interquartile range. Okay, 13.1429. Okay, kita terus kepada measure of skewness. So untuk measure of skewness, apa yang you akan cari adalah coefficient. Okay, coefficient ataupun R kita. So nak dapatkan R adalah sama dengan mod tolakkan dengan salah kita ada min tolakkan dengan mod bahagikan dengan standard deviation. Okay, so daripada R ni kita punya min adalah, refer balik kepada kita punya paper yang pertama. So min adalah 37.1944. So 37.1944. Mod kita adalah 40 tadi kan, 40. So mod kita adalah 40
standard deviation adalah standard deviation 8.5484. So untuk yang ni 37 adalah kita punya mean, and then tolakkan kita punya mode which is 40, bahagikan dengan 8.5484. Okay, so daripada sini kita akan jadi calculator lah. 37.1944 tolakkan dengan 40, bahagikan dengan 8.5484. Dan you akan dapat jawapan dalam bentuk negatif lah, negatif 0.3282. So R adalah sama dengan negatif 0.3282. So condition dia bila dia adalah okay, so condition dia bila dia adalah negatif, yang bermaksud R less than 0. So bila R less than 0, dia punya decision adalah skewed to the left. Okay, so condition bila R less than 0 adalah skewed to the left. Okay, skewed to the left. Kalau condition dia adalah R lebih besar daripada 0, kita boleh cakap dia adalah skewed to the right. Bila dia adalah R equal to 0, kita boleh cakap dia adalah symmetry.